Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mat bagi semualah yang berada di sini daripada Pusat Zakat Pulau Pinang. Okay? Pusat Pungutan Zakat Pulau Pinang. Dia noh. Takut silap pula zakat Pulau Pinang. Senang cerita zakat Pulau Pinang lah. Seterusnya kepada semua kaki tangan Ustaz Zakat Pulau Pinang, Buah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dan juga buat semua warga yang mendengar pada waktu petang-petang ni. Ni waktu yang paling mencabar. Waktu pukul 2.30 petang lepas makan. Tapi kita ruangkan waktu. Saya tak sempat untuk program bersama Ustaz Zakat Pulau Pinang di Masjid Taqwa Bertam. Tapi untuk pengetahuan Ustaz, saya tak keluar daripada kawasan, tetapi ada emergency, ada kematian. Jadi saya balik juga kemarin. Balik ke Penang. Tapi kita dah pun kuliah pun dah cancel dah sebagainya. Saya balik dan saya baru sampai pagi tadi daripada Kuala Lumpur. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita sambung balik. Kalau tidak kita buat Masjid Taqwa, kita akan cerita tentang Maulidur Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini pun kita akan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang luar biasa. Kalau kita baca daripada kehidupannya, mula daripada lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada isyarah-isyarah tertentu yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada nama Nabi Isa alaihi salam, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum. Nabi Isa cakap dekat Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku Rasul untuk kamu. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah. Agama Nabi Isa alaihissalam bukan agama yang ganjil dan janggal. Kerana dia juga adalah agama yang dibawakan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Sama saja Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, sama saja. Cuma Nabi Isa alaihissalam memberitahu, aku ni membenarkan apa yang telah terdapat di dalam kitab Taurat. Seperti yang terdapat pada kitab Taurat Nabi Musa AS. Musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa mubasysyiran. Tetapi ada satu berita yang lebih gembira untuk anda semua. Wa mubasysyiran bi rasulin, dengan kehadiran seorang rasul, ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Nabi yang mana akan datang satu hari nanti, Nabi Isa AS. Sebab itu kita beritahu kepada penganut agama Kristian tentang penghujungnya, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Isa AS. Penghujungnya akan datang seorang rasul min ba'd ismuhu Ahmad, dengan namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Subhanallah, sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir lagi, bahkan sudah ada khabar-khabar berita tentang dia. Bahkan ada ulama apabila membincangkan tentang beberapa perkara-perkara yang pelik, yang kita panggil sebagai irhas. Irhas ini adalah benda pelik, khawariqul adah. Khawariqul adah ni benda mencari adat. Benda yang berbeza daripada adat semasa, adat setempat. Api membakar contohnya. Mukjizat Nabi Ibrahim, api tidak membakar. Pisau membunuh. Mukjizat Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, pisau tidak membunuh Nabi Ismail. Adatnya memotong. Tetapi itulah juga ada khawariqul adah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaji bab khawariqul adah, kita ada nama mukjizat, kita ada nama sihir, kita ada nama ma'unah, kita ada nama karamah untuk wali Allah. Ini semua pegangan ahli sunnah wal jamaah tentang kewujudan perkara-perkara ini. Tetapi bila bincang tentang irhas, seperti mana yang terdapat pada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa alaihi salam, ketika mana kita cerita Nabi Isa ada isyarah ketika kecil. Allah bagi irhas kepada Nabi Isa alaihi salam. Ketika mana mak dia difitnah dengan mengatakan melakukan hubungan yang tidak baik, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
Mak dia tunjuk kepada Nabi Isa. Mak dia bagi tahu Nabi Isa ini tunjuk kepada dia sebab ini inna nazartu lirrahmani sawma. Nabi Maryam alaihissalam dia berpuasa daripada bercakap. Bila difitnah ditunjuk kepada anak dia, Nabi Isa alaihissalam, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alni nabiyya. Dia kata sesungguhnya aku ni hamba Allah. Hamba Allah dikurniakan kepada aku kitab dan dijadikan kepada aku satu hari nanti seorang nabi. Budak kecil boleh bercakap. Itu antara irhas sebelum Nabi Isa dilantik menjadi rasul. Kalau kita baca cerita Nabi Musa, semua ada kisah-kisah suatu kecil. Maka Nabi Muhammad SAW juga ada kisah tersendiri. Macam-macam kisahnya. Antara yang sebahagian ulama dalam Rahiqul Makhtum, Syekh Safir Rahman Al-Mubarak Furi, menceritakan tentang Abrahah contohnya. Apabila tentera-tentera daripada Rom dan Parsi pernah menyerang Baitul Maqdis, pernah menyerang tempat-tempat tertentu. Kalau kita tengok balik, Allah tidak mendatangkan bala bencana dengan segera. Baitul Maqdis dihancurkan oleh Raja Bukhtanasar. Tak ada bala bencana segera turun kepada mereka. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW, pada tahun kelahiran Nabi SAW, kalau kita tengok pada sejarah, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi SAW, tentera Abrahah, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka kita nampak macam mana Allah menghancurkan dengan segera. Allah hancurkan segera tentera Abrahah. Sebagian ulama mengatakan itu isyarah tentang betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menghalang Abrahah dan menghancurkan azab dengan segera kepada tentera Abrahah. Mungkin dengan keberkatan baginda Nabi SAW. Ini semua antara peristiwa-peristiwa irhas. Banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang kita tidak pasal. Saya pun tak sempat. Cuma pada hari ini, bersempena dengan Maulid Nabi SAW yang kita nak cerita, nak kita bincang ini, seorang Rasul yang luar biasa. Tuan-tuan penonton yang ada pada waktu petang ni, kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad, kita kena cerita dari sudut permulaan. Apa itu Nabi? Yang mana kita kenal Nabi-Nabi ini diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi ini diceritakan nama mereka di dalam Quran. Dan ada Nabi yang tidak disebut namanya spesifik di dalam Al-Quran. Kita hafal 25 Rasul. Al-Quran kata, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah Rasul. Kita tidak bezakan Rasul dengan Rasul yang lain dari sudut akidah. Kita tak bezakan. La yufarriqu baina ahadin minhum. Nabi Adam syariat dia, Nabi Musa dia. Tak ada beza langsung. Tetapi apabila kita berbicara tentang persoalan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lain dari sudut fadilat kelebihan, maka kita tengok Al-Quran menyebut Allah mengangkat darjat Rasul sesama mereka. Ada sebahagian Rasul yang boleh wa kallamallahu Musa taklima, boleh berbicara dengan Allah. Ada sebahagian Rasul seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, seperti yang diungkapkan adalah satu kemuliaan dan kelebihan yang Allah bagi kepada aku. Nabi Sulaiman alaihissalam boleh berbicara dengan binatang. Ada nabi-nabi, wa alanna lahul hadid. Nabi Dawud alaihissalam melenturkan besi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ada ketikanya besi yang dipakai topeng, dia pakai topeng besi. Topeng besi itu waktu perang pernah menikam pipinya, menunjukkan dia, tapi dia tidak boleh melenturkan besi. Adakah tidak ada kelebihan Nabi? Ada kelebihan, tetapi ada kelebihan khusus untuk Nabi lain. Sebab itu hari ini petang-petang ni kita cerita Nabi Muhammad, kita kena faham. Ada Nabi-Nabi yang diberikan kitab, ada Nabi tak diberikan kitab. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbab. Panjang ayat Quran. Ada Nabi-Nabi yang diberikan suhuf. Ada Nabi-Nabi yang diberikan kitab. Musa dengan Taurat. Wa atayna Dawud az-Zabura. Nabi Dawud dengan kitab Zaburnya. Dan Nabi Muhammad dengan kitab Quran. Dan ada Nabi ceritanya detail dalam Quran. Ada Nabi cerita tak detail dalam Quran. Nabi cerita yang detail, sangat detail. Sehingga disebut satu kisah Nabi antara kisah yang paling seronok di dalam Quran. Kisah Nabi. Quran sendiri declare
Cerita yang paling seronok dalam Quran kita ada cerita Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Ukhdud, cerita Namrus, cerita Raja Balqis, cerita Zulkarnain, macam-macam cerita. Quran ni lebih kurang 1/3 dan banyak tentang cerita. Tetapi disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Hari ini kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Kisah apa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi cerita yang paling best, dia cerita Nabi. Kemudian ada cerita-cerita yang detail, ada cerita yang tak detail. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa dzal kifl kullu min al akhyar. Dzul kifli, Yasa' mungkin tak detail ceritanya dalam Quran. Tetapi mereka manusia yang terpilih. Ini kita kena faham. Ada Nabi yang nama tak ada dalam Quran. Nama tak ada. Tapi ceritanya ada. Antaranya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Samson, Nabi Samuel. Ini antara Nabi-Nabi yang diceritakan dalam Quran. Tetapi namanya secara spesifik. Sebut susah. Spesifik. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad SAW. Seorang Rasul yang kita nak kenal hari ini. Hari ini orang cerita tentang dia. Bahkan ada orang yang tidak mengenalinya, tidak pernah jatuh cinta, bahkan menghina dia. Kita yang pernah jatuh cinta dengan Nabi SAW. Kita harus mempertahankan Nabi SAW. Kita pernah menceritakan seperti mana kita mempertahankan mak ayah kita. Dulu kecil-kecil kita ingat lagi. Orang pijak, orang sebut nama mak ayah kita. Kita cukup marah. Cukup marah dalam sekolah rendah lah. Cukup marah. Orang kata macam-macam kat mak ayah kita, kita tak bagi. Sebab sayang dan cinta kita pada mereka. Bahkan punya sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Dan Allah tak suka orang menghina Allah dan juga Nabi Muhammad. Dalam bab-bab sembahan sebagai contoh. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu menghina berhala ataupun sembahan-sembahan orang lain. Kita tak setuju dengan agama lain, kita cakap dari segi hujah. Kita tak menghina Tuhan-Tuhan mereka. Kerana kebimbangan untuk mereka balas dan menghina kita. Kerana kemuliaan Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Seperti bila kita cerita tentang Nabi Muhammad hari ini. Orang cerita seorang lelaki yang luar biasa. Kita nak cerita seorang lelaki yang luar biasa. Yang mana orang tak ada lah satu kisah. Kata para ulama. Tidak ada orang yang paling orang sayang lebih daripada Nabi Muhammad. Sampai orang sanggup bagi nyawa. Sampai sanggup segala-galanya untuk dia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Seorang raja yang dikatakan bukan raja. Dia tapi seolah-olah bagaikan raja. Lebih hebat daripada Herakles. Lebih hebat daripada raja-raja Rom dan Parsi. Lebih hebat daripada Fir'aun. Kehebatan Nabi Muhammad SAW. Orang tidak mengikuti dan taat pada Nabi Muhammad hanya kerana kezaliman Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi orang mengikuti dan taat pada Nabi Muhammad kerana kecintaan. Ini berbeza dengan raja-raja. Sebahagiannya bimbangan zaman-zaman dahulu. Mereka bimbang kerana takut diseksa. Tetapi Nabi Muhammad, orang taat dan bahkan ada yang sanggup mati kerana kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita nak cerita seorang Rasul yang luar biasa kerana kita tak pernah tengok muka dia. Kita tak pernah jumpa dia. Tetapi kecintaan kita kepada bumi dia dah cukup memadai. Bumi ya. Ini terbukti. Berapa ramai orang. Yang mana apabila dia sampai bumi Madinah. Dia menitiskan air mata. Dia menitiskan air mata. Orang tanya cinta ini mai dulu ke rindu mai dulu. Orang tanya. Cinta ini biasanya dikenali. Ada sebahagian menyebut. Tak kenal maka tak cinta. Macam-macam istilah cinta. Tetapi Nabi Muhammad. Kita tak pernah tengok rupa dia. Kita tak pernah jumpa dia. Kita tak pernah berbual, berbincang dengan dia. Tetapi bila kita sampai bumi Madinah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Berebut-rebut orang untuk masuk ke dalam mimbar, ke dalam raudah Nabi SAW. Untuk memberikan salam kepada Nabi SAW. Siapakah lelaki ini? Sehingga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengumpulkan hampir 400 hadis dalam Syama'il Muhammadiyah yang kita selalu baca. Yang mana hadis-hadis itu kebanyakannya, saya tak kata taklah semua kebanyakan, tetapi kebanyakannya hadis itu sukar untuk kita amalkan. Kerana dia bukan bersifat satu sunnah yang Nabi suruh. Tapi sunnah kearaban Nabi SAW. Nabi sendiri menyebut, ya dalam Quran, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'alna minkum waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sesungguhnya inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah tak kira warna kulit, Allah tak kira kamu punya susur galur siapa. Allah tak kira kamu bangsa apa. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keajaiban orang kutip
cerita detail. Laisa bil abyadil amhaq. Kulitnya tak putih sangat, tak gelap sangat. Lebih dekat putih kemerah-merahan. Kulitnya orang describe. Kalau disebutkan hidungnya mancung bagaikan ada cahaya di atas hidungnya. Hidung kita ni, saya tak cuba hidung mamu, pining. Pining dia lain. Kemudian disebut pula dengan laisa bil tawil wala bil qasir. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu pendek. Maksudnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Orang tinggi sangat tidak, rendah pun tidak. Ini Nabi Muhammad SAW. Telinganya macam mana, keningnya macam mana, matanya yang hitam, giginya fallajin al-asnan, giginya tak rata, bukan tak rata, tak bersambung, seolah-olah ada jarak. Bibirnya yang cantik, yang besar dan cantik. Lihayahnya Nabi SAW tebal. Orang sebut khatamun nubuwah, badannya, tapak tangannya harum dan mewangi, tapak tangannya tebal, tapak kakinya besar. Ya. Dia sebut dalam hadis yang kita tak boleh nak tiru. Itu satu gifted Tuhan bagi. Tetapi kecintaan kepada beliau, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita semua pakai seronok yang benar. Ya. Sekejap. Saya emergency call pula dah. Sebentar, 2 minit, seminit. Sekejap. Minta maaf, sambung balik. Emergency sangat, saya kena jawab juga. Kalau tidak, tak jawab pun. Sorry Okey, baik. Saya sambung balik. Saya cerita tentang seorang Rasul yang kita nak cerita hari ini. Seorang Rasul yang orang sebut satu dunia hari ini. Orang sebut. Orang terkejut. Orang tak boleh percaya. Sampai sanggup ada orang mati. Kerana bila mendengar, sanggup mati. Kerana mendengar penghinaan kepada Nabi SAW. Sebab tu hari ini kita cerita tentang lelaki ini. Kita cerita detail tentang warna kulitnya. Kita cerita detail tentang badannya. Anas bin Malik. Orang yang duduk jadi khadam Nabi SAW. Mak dia sendiri bagi anak dia. Nah, orang semua pakat masuk Madinah, orang semua pakat bagi macam-macam kepada engkau ya Rasulullah. Bagi hadiah. Aku bagi hadiah anak aku, Anas. Aku bagi kepada engkau. Anas dia khadam Nabi SAW. Kalau kita baca, Anas lah orang yang banyak menyimpan cerita-cerita peribadi Nabi SAW. Antara sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah, Aisyah, itu ramai lagi lah. Tetapi Anas bin Malik jadi khadam Nabi SAW. Untuk belajar sunnah Nabi SAW. Untuk meniru sebidik tentang Nabi SAW. Sebab itu bila kita cerita tentang Nabi SAW, bukan setakat sesuatu yang disuruh untuk diikuti, bahkan ditiru pun tidak menjadi kesalahan atas dasar cinta. Ada yang Nabi suruh, ada yang Nabi tak suruh. Tetapi kalau Nabi tak suruh, kita tiru saja pun dapat pahala. Isu tentang pakaian Nabi, jubah Nabi pakai jubah yang berbeza warna, Nabi pakai jubah daripada negara itu, negara ini. Sehingga ulama ada yang mengatakan bahawa terpulang. Kalau kita baju Melayu, je Melayu lah. Kalau kita jubah macam ni pendek macam ni lah. Tapi kalau kita nak meniru jubah Nabi, pakai sebiji-sebiji pun tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan orang yang mengikuti meniru Nabi. Berdasarkan kepada Abdullah bin Ammar, sahabat Nabi yang mana dia berjalan. Ada ketika sampai di Padang Arafah. Dia duduk dekat satu tempat. Dan dia qada hajat. Dia berak kat situ. Orang tanya, kenapa kau buat macam ni? Dia pun jawab, aku kerana lalu tempat yang sama dengan Nabi. Nabi pernah qada hajat di sini. Aku malu tak meniru perbuatan Nabi SAW. Subhanallah. Hanya kerana ini kegembiraan meniru-niru perbuatan Nabi SAW. Tidak menjadi kesalahan. Ini sampai tahap. Ada yang Nabi suruh, ada yang Nabi tak suruh. Ada yang Nabi biarkan. Tetapi kecintaan kepada Nabi SAW. Anas bin Malik, aku tidak mencintai, tidak menyukai debak. Aku tak suka dengan makan labu. Kita punya rasa, mulut orang beza-beza. Mulut orang Penang nasi kandang. Mulut orang utara nasi, orang Kelantan dia nasi kerabu lah. Mulut orang Johor dia nak asam pedas ke. Orang Negeri Sembilan masak lemak cili api lah. Mulut kita ni bukan rasa sama. Anas bin Malik tak suka makan labu. Tapi dia kata bila aku duk serve Nabi makan labu, Nabi suka dengan labu. Aku tengok labu. Aku jatuh cinta dengan labu. Ini orang yang cinta Nabi. Semua benda yang Nabi suka, semua benda juga yang dia cintai. Itu sebab itu bila yang kita cerita tentang Rasulullah SAW. Kita bukan setakat nak cerita Nabi Muhammad SAW dari sudut apa yang kita kata sebahagian orang mungkin dia cerita
ke perjalanan kehidupan ataupun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian orang menceritakan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian orang cerita tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian orang bawa kisah tentang perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun yang berlaku, kita di satu hari nanti kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Sebab kita kena bimbang benda ni. Tuan-tuan kena bimbang. Saya dan tuan-tuan kena bimbang. Kerana ada yang dengar petang ni kebanyakannya semua kita katakan ni cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengar petang ni, yang ada dengan sesi petang ni dengan pusat zakat Penang ni, yang ada ni, kita semua ni sayang dekat Nabi. Tetapi Nabi pernah bagi warning. Sebab itu kebimbangan perlu ada bagi kita. Khauf ar-raja. Kita mengharap tetapi kita juga ada kebimbangan. Kerana Nabi satu hari nanti bila kita dah sampai pada padang mahsyar. Ini cerita masyhur. Quran sebut. Qalu la, dia katakan ketika mana dia ya laita macam mana dibangunkan, memba'athana min marqadina, dibangkit di padang mahsyar. Hadza mu'adar rahman wa sadaqal mursalun, membenarkan apa yang disebut oleh ar-rahman. Wa sadaqal mursalun, yang dibenarkan oleh para utusan Allah. Bila kita berjalan-jalan, tuan-tuan berjalan sampai dekat fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, dibuka kita punya kitab untuk dihisab. Adanya hisab yasira, adanya hisabnya munaqasyah, hisabnya begitu teliti. Roblok ni macam itulah, roblok ada yang mudah, ada roblok yang senang. Sehinggalah sampai satu tempat kita akan berkumpul dekat Telaga Kautsar ataupun Telaga Haud. Maka hadis yang masyhur menceritakan bahawa ada sebahagian di kalangan kita yang mana Nabi menyebut dia umatku tetapi dia tidak boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita harap, bukan setakat kita buat baik, kita juga berharap kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada kita oleh Allah SWT untuk bertemu dengan Nabi SAW. Pasti ada kita semua yang ada pada petang ni, saya dan tuan-tuan yang ada pada petang ni, kita harap dalam keadaan Telaga Kautsar yang menyebut ada jutaan bagaikan bintang-bintang di langit, gayung-gayung untuk kita mendayung dan meminum syurga, meminum air-air daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada di celah-celah kita itu adalah Muhammad Ashraf, celah-celah kita itu adalah Ustaz Mat, celah-celah kita adalah kita untuk berada di Telaga Kautsar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan sebegitu. Seorang Rasul, kita doa semoga Allah menjadikan kita akan bersama dengan mereka. Tetapi kebimbangan-kebimbangan itu tidak ada lain melainkan jaminan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Syafaat ini adalah syafaat dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah SWT. Kita setakat cinta tetapi tidak mengikuti. Ada orang yang mencintai tetapi tidak mengikuti. Abu Talib mencintai tetapi tidak mengikuti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa dia diseksa dengan neraka yang paling, siksaan yang paling ringan. Letak dekat kakinya api daripada api neraka, sakit sampai ke kepala. Itu Abu Talib. Begitu juga kita dengan kisah-kisah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, speed ikut Nabi tetapi tidak diiringi dengan perasaan cinta, pun tak jadi. Cinta al-hub, cinta dan juga ta'ah dan juga ta'ah. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, ikut sembahyang belakang, ikut sebiji Nabi, sembahyang belakang Nabi. Tetapi hati dan perasaan tidak ada cinta, maka tidak ada apa-apa. Sebab itu kedua-dua ini perlu seiring. Maka kita nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznillah. Tidak ada yang memberikan syafaat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ketaatan kita kepada Allah. Sebab itulah hadis masyhur, seorang lelaki datang, sebahagian riwayat kata Thauban, sebahagian riwayat kata tak sebut nama dia, datang kepada Aisyah. Aisyah riwayatkan bahawa datang, ya Rasulullah. Dalam keadaan sakit-sakit, dia kata, aku bimbang ya Rasulullah. Bila engkau wafat nanti, hari ini aku boleh melihat wajah engkau, hari ini aku boleh melihat engkau, tetapi bila aku wafat nanti, aku bimbang. Engkau ada kedudukan tertentu. Nabi ini tuan-tuan, dia ada makamnya. Mesti kena dekat hari akhirat Nabi ada makam dia. Bagaimana dengan makam aku? Adakah aku boleh lagi melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu persoalan yang bangkit. Maka waktu itu disebutkan dalam ayat Quran. Sebagai ulama mengatakan bahawa tafsir yang menceritakan asbabun nuzul ayat ini, yang mana Jibril alaihissalam, Nabi tak jawab soalan lelaki tersebut yang kata dia kalau wafat nanti, Nabi wafat nanti, dia dengan Nabi duduk tempat lain-lain, lani boleh jumpa, nanti kena duduk tempat lain. Maka Nabi SAW diam, tetapi didatangi oleh Jibril. Jibril jawab soalan lelaki itu dengan membawa ayat Quran, wa man yuti'illah war rasul
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat perintah Allah, siapa taat perintah Rasulullah, maka baginya dia akan bersama dengan orang-orang yang dinamakan an-nabiyyin. Dia akan bersama dengan nabi-nabi. Dia akan bersama dengan siddiqin. Dia akan bersama dengan orang-orang benar. Dia akan bersama dengan para syuhada. Dia bersama dengan orang-orang salih. Dan itu sebaik-baik teman pendamping. Iaitu bersama dengan Nabi SAW. Caranya, syaratnya taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah. Sebab itu dalam Quran, kalau tuan-tuan mengaji, ayat selalu orang baca, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. Katakanlah, punya sayangnya Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya sayangnya Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, wahai Nabi Muhammad, engkau tolong habaq dekat orang semua. Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutlah aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digunakan fa. Fattabi'uni, fa ada beza. Ada beza. Sebab itu bila kita kata tentang orang, contohlah saya cakap, sebuah kereta berjalan, kemudian sebuah kereta yang lain berjalan. Boleh digunakan wa. Wattabi'uni, wa. Kereta ini berjalan, kemudian kereta itu pun berjalan. Wa. Tapi kalau kata tempoh masa yang panjang, boleh sebut summa, kemudian. Bahasa Arab orang mengaji bermaksud, kemudian itu summa. Contoh kereta ini berjalan, tak lama kemudian kereta itu pun berjalan. Kemudian kereta itu pun berjalan. Maksudnya, lepas kereta ni pula. Tapi lama sikit, nama semua. Tetapi apa beza dengan fa? Fa ini bermaksud, kereta ini berjalan, fattabi'uni. Dan disusuli dengan kereta ini berjalan. Maksudnya, siapa yang mencintai Allah, bersegeralah mencintai Nabi Muhammad SAW. Ikutlah dengan Nabi Muhammad dengan seikut-ikutnya. Sebab itu dalam Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apabila ada benda yang datang daripada Nabi Muhammad SAW, فَخُذُوهُ. Cepat-cepat ambil. فَخُذُوهُ. Sebab pada Nabi Muhammad, لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Dari sudut akhlaknya ada uswah yang sangat baik. Sebab itu kita cerita tentang Nabi Muhammad. Maka satu cerita yang sangat kita kena cerita-ceritakan kepada semua orang. Tentang bagaimana Allah punya sayang pada Nabi Muhammad SAW. Allah menyebut, Inna Allah wa malaikatahu. Aku. Kita dah cari ayat. Bila Allah suruh bayar zakat, Allah tak kata aku bayar zakat. Bila Allah suruh salat, Allah tak kata aku juga salat. Tetapi bila Allah berjemut tentang bersalawat, Allah kata, Inna Allah wa malaikatahu. Inna Allah dan malaikat juga bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak dapat lari daripada mulut yang sentiasa bibirnya menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Paling simple. Nak tahu Allah salli ala Sayyidina Muhammad, Allah salli ala Habibina wa Syafi'ina, silakan. Tapi paling simple, kalau tak larat sangat, malah-malah teruk sangat, dapat kataan Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang 4. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kerana kecintaan Allah pada Nabi Muhammad SAW, diangkatnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. La tasubbu ashabi. Tidak boleh mencerca sahabat. Kenapa tidak boleh mencerca sahabat? Salah satu kerana para sahabat Nabi radhiyallahu an, kemuliaan mereka mustahil lelaki yang terbaik dalam dunia, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah, iaitu Muhammad SAW. Dia didampingi dengan kawan-kawan yang jahat. Sebab itu, apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita juga tidak boleh mencerca kawan-kawan Nabi Muhammad. Sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Kawan-kawan Nabi pun tak boleh kata. Orang Pinang kata camdek pun tak boleh kawan-kawan Nabi. Hadis, apabila ada hadis bercerita tentang keburukan sahabat, maka para ulama akan turun dan periksa. Maka para ulama akan mempertahankan sahabat Nabi. Sebab sayangnya mereka pada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi pun. Mustahil seorang yang paling hebat dalam berdakwah, tiba-tiba sahabat-sahabatnya melakukan kejahatan yang besar. Itu sahabat Nabi. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang kemuliaan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini ada kemuliaan. Orang bubuh letak nama Said Syarifah dan sebagainya. Kerana kemuliaan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi, Habib, disebut dengan kemuliaan. Kenapa dengan kemuliaan Nabi, sahabat ahli keluarga Nabi? Disebut perkataan ahli keluarga Nabi di sepanjang salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad.
Diharamkan untuk kita punya sayang Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan bekas-bekas isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Kemuliaan isteri-isteri. Innama yuridullahu lidhiba ankum rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan mereka. Ada perkataan yang menghina isteri-isteri Nabi, kita kepertahankan. Mustahil. Lelaki yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki itu memiliki isteri yang buruk akhlaknya. At-tayyibina lit-tayyibat. Quran menyebut lelaki baik untuk perempuan yang baik. Mustahil isteri-isteri Nabi perang yang buruk. Sebab itu ada bab khusus mempertahankan isteri-isteri Nabi, mempertahankan sahabat-sahabat Nabi, mempertahankan ahlul bait Nabi SAW. Tetapi mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum yang hidup sekeliling Nabi SAW. Tetapi mustahil dalam keadaan itu kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada mereka. Pasti dan pasti mereka ada unsur-unsur ataupun ada siri-siri taubat ataupun mereka melakukan taubat kepada Allah dalam kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Tapi mereka generasi yang baik, punya sayangnya Allah pada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila kita cerita tentang Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad dalam Quran. Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran. Nabi Musa AS. Berpuluh-puluh perkataan Nabi Musa AS. Berpuluh-puluh. Nama Musa, Musa, Musa. Cerita Musa dalam surah Baqarah. Cerita Musa dalam surah Imran. Cerita Musa dalam surah Kahfi. Punya banyak cerita Nabi Musa AS. Punya banyak. Tetapi Nabi Musa ada nabi-nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya 4 kali saja disebut dalam Quran. 4 kali. Ulama bincang kenapa hanya 4 kali nama Nabi Muhammad disebut sedangkan Quran turun untuk Nabi Muhammad. Mana pergi nama-nama Muhammad yang lain? Ada sebab. Ada sebab. Maka ulama menyebut Allah tidak memanggil ya Muhammad. Punya sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Allah tidak memanggil ya Muhammad. Tetapi Allah ada ketikanya dia juga memanggil nabi-nabi lain dengan nama mereka dengan ya, istilah ismu munada. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya wahai Yahya. Watilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa ya Musa. Wa qulna ya Adam uskun. Ya Adam wahai Adam. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria. Ya. Ya Zakaria. Tapi Nabi Muhammad tidak ada ya. Bila perkataan Muhammad tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Kenapa? Apabila Allah punya sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah ingin memanggil Nabi Muhammad, maka Allah akan memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika. Ya ayyuhan nabiy. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wahai rasul. Bahkan bila Allah menyebut Nabi Muhammad, kebiasaan ayat Quran yang 4 tersebut Allah menggandingkan dengan gelaran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad Rasulullah. Penutup segala Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Tidak dipanggil ya. Kenapa? Karena Allah memanggil Nabi Muhammad dengan gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya sayangnya Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut la taj'alu du'a'ir rasul ba'dukum ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam kamu panggil member-member kamu. Dia bukan member kamu. Sahabat Nabi tidak memanggil Nabi Muhammad bagaikan sahabat kawan mereka. Tidak. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada yang memanggil Nabi Muhammad menjerit-jerit di luar pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis yang menceritakan tentang Aqra bin Habis yang memanggil Muhammad. Larangan Allah untuk memanggil Nabi Muhammad. Sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Tidak dibenarkan kita memanggil dengan panggilan dengan nama Muhammad. Tetapi memberi dengan gelaran Nabi Muhammad SAW. Sayangnya Allah pada Nabi Muhammad seperti dalam surah Al-Hujurat. Digambarkan apabila sahabat Nabi radhiyallahu an bercakap tinggi suara depan Nabi SAW. Ada yang tinggi suara depan Nabi. Ada yang mana bukan tinggi suara depan Nabi. Tetapi ada yang bercakap dengan sahabat tetapi tinggi suara depan Nabi SAW. Contoh saya cakap kawan saya. Depan ni ada seorang lelaki, guru saya. Saya cakap tinggi dengan kawan saya. Depan dia, mak ayah kita. Kita cakap dengan kakak kita, mak ayah ada sebelah. Tapi tinggi suara.
Al-Quran menggambarkan sayang Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggi suara kamu di hadapan Rasulullah. Jangan tinggi suara hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita sampai dekat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menjerit-jerit. Kita tidak menjerit-jerit memanggil-manggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang agak kasar. Tetapi kita datang dengan tawaduk. Wahai jemaah umrah, jemaah haji Malaysia yang sampai dekat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan boleh tengok. Kalau tuan-tuan buka gambar, tuan-tuan Google, tuan-tuan boleh tengok atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ayat Quran yang dipilih untuk diletakkan sebagai tulisan khat kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cek. Apa tulisan khat yang tertulis? Tertulis dengan jelas antaranya alladzina yaghudduna min aswatihim 'inda Rasulillah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang merendahkan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sampai dekat makam Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Inilah keadaan sahabat Nabi. Sebab itu tabi'in semua cemburu dengan Nabi, dengan sahabat Nabi. Tabi'in cemburu dengan Nabi, dengan sahabat Nabi. Sebab apa? Beza tabi'in dengan sahabat. Sedikit dia beza. Beza tabi'in dengan sahabat Nabi adalah ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bezanya sahabat dengan tabi'in. Ini ada beza. Sebab itulah kita tengok apa yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat ni semua benda mereka sayang Nabi. Bukan setakat sahabat. Maimunah isteri Nabi SAW pernah masak bab. Nabi tak pernah komplain tentang makanan. Kalau tuan-tuan baca tentang mu'jizat Nabi SAW, salah satu ulama masuk bukan mu'jizat yang bersifat hissiyah, mu'jizat ma'nawiyah. Mukjizat yang bukanlah ayak keluar daripada jari, Nabi belah bulan, Nabi gaul dekat makanan jadi banyak, pokok-pokok turun sujud kepada Nabi. Ada mukjizat yang bersifat ma'nawiyah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan salah satu mukjizat ma'nawiyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat, kerana mustahil manusia biasa boleh buat macam Nabi buat. Salah satunya ulama masukkan adalah Nabi tak pernah kutuk makanan. Fattun. Nabi tak pernah kutuk makanan. Tuan-tuan, kita kutuk makanan ni memang kita lah. Memang kerja kita. Komplain ni. Nabi tak pernah kutuk makanan barang sekali pun. Padahal Nabi bukan makan spesial-spesial sangat. Nabi suka, makanan Nabi suka, kambing paha kambing. Ada makanan-makanan yang Nabi suka. Tetapi Nabi SAW, kalau kita baca riwayat, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah boleh bernangis ketika makan makanan yang sedap dengan Abdurrahman bin Auf. Makan dekat rumah Abdurrahman bin Auf, makan dalam keadaan menangis. Ditanya oleh sahabat Nabi, kenapa Aisyah menangis? Aisyah kata, sesungguhnya aku tidak pernah makan sedap-sedap begini dengan Nabi SAW. Anas bin Malik kata, Nabi tak pernah makan roti yang luar biasa gandumnya, yang agak lembut. Nabi makan roti agak kasar. Tetapi Nabi tak pernah komplain, tak pernah kutuk makanan. Ini satu kelebihan Nabi. Maimunah isteri Nabi SAW, dia jamu pada Nabi SAW, jamu dhab. Nabi tak pernah komplain. Nabi kata apa? Aku dekat kampung aku, ini bukan makanan yang biasa bagi dia orang kampungku. Ini cara Nabi menolak makanan. Dia kata ni bukan makanan yang biasa lah. Kami pula orang Tanjung ni tak makan lah jenis-jenis kuah-kuah cerai-cerai. Contoh kita cakap macam tu lah. Orang Tanjung ni dia tak makan sangat benda-benda macam ni. Contoh. Dia tak kata tak sedap. Ni apa cerai, tak. Dia tak komplain. Tapi Maimunah semenjak daripada itu, dia tak pernah hidangkan kepada Nabi SAW. Tak. Sekali pun tak pernah. Sebab dia cinta Nabi, dia tak akan buat sesuatu benda yang Nabi tak cintai. Sebab itu bila kita cerita tentang Nabi Muhammad SAW, mesti kita akan datang kecintaan. Sebab kita mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Semua orang mengharapkan syafaat Nabi. Cerita tentang dia, mulianya dia, kemuliaan Allah kepada dia, sahabat-sahabat dia angkat darjatnya. Kerana kemuliaan itu menjadikan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad satu kelebihan khusus, iaitu Nabi boleh memberikan syafaat kepada orang. Sehingga ditanya kepada Nabi SAW, kepada siapakah syafaat ini? Adakah syafaat ini kepada orang-orang yang mana pernah mencintai Nabi SAW semata-mata? Adakah syafaat Nabi hanya kepada orang yang berzikir semata-mata? Adakah syafaat Nabi hanya kepada orang berselawat semata-mata? Tidak. Syafaati li ahli al-kabair min ummati, kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud. Syafaat aku bukan kepada orang-orang itu saja, tetapi syafaat aku adalah untuk semua orang, termasuk orang yang pernah melakukan dosa besar. Orang pernah melakukan dosa besar pun Nabi akan bagi syafaat, kalau boleh, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sebab itu kalau kita tengok, subhanallah, dikatakan bahawa Nabi SAW, dia antara benda yang Nabi SAW
Nabi nak gambarkan kegembiraan manusia adalah keluar daripada api neraka. Bukan setakat orang tu buat dosa besar, Nabi bagi syafaat. Yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammad fa yadkhuluna al-jannah. Bukan setakat dia membebaskan orang itu daripada api neraka, tapi orang tu masuk neraka, orang tu juga boleh masuk dalam syurga dengan syafaat Nabi SAW. Hebat syafaat Nabi. Kabel yang sangat kuat. Daripada neraka boleh dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam hadis ini, hadis Sahih Bukhari. Sebab itulah dikatakan orang yang paling bahagia. Orang paling bahagia dekat hari kiamat. Orang yang paling seronok dalam paling hari kiamat. Siapakah orang yang paling bahagia di hari kiamat? As'adun nas. Siapa yang paling bahagia di hari kiamat? Siapa dia? Kata Nabi SAW. As'adun nas bi syafa'ati. Orang yang dengan syafaatku yaumul qiyamah. Siapa dia? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Dengan syarat dia menyebut la ilaha illallah dengan hatinya penuh keikhlasan dan dia mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling bahagia. Sebab itulah bila disebutkan antaranya orang yang perlu kita jadi untuk menjadikan kita dekat dengan Nabi. Tadi saya sebut tentang taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasulullah. Saya akan sebut juga kalau nak dekat dengan Nabi SAW. Kalau nak dekat dengan Nabi SAW, ikutlah sunnah Nabi SAW. Ada hadis sebut kalau nak dekat dengan Nabi SAW, nak duduk dengan Nabi SAW, kita bukan sahabat Nabi. Kita teringin nak bersama dengan Nabi SAW di yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Salah satunya, ulama memberi syarat adalah dengan berakhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Ada hadis Nabi sebut, inna min ahabbakum. Sesungguhnya yang paling aku cintai, ila aqrabikum, ilayya wa aqrabakum minni, majalisan yaumul qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang mana paling dekat dengan aku, di yaumul qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini kata Nabi SAW. Nabi kata kepada orang jaga anak yatim. Tuan, kita nak rapat dengan Nabi SAW di yaumul qiyamah. Nabi kata orang yang rapat dengan aku adalah salah satunya penjaga anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Nabi angkat jari ni, sababah dan juga wusta. Nabi angkat jari. Nabi tunjuk, aku dan juga penjaga anak yatim sebegini dalam syurga Allah. Sebegini. Rapatnya. Orang Penang kata rapatnya. Rapatnya kita ni duduk betul-betul. Ana wa kafilul yatim, orang yang menjaga harta anak yatim, orang yang memelihara anak yatim. Anak yatim tuan-tuan adalah salah satu amaran keras Allah. Selain amaran keras Allah daripada melakukan dosa, ada amaran keras Allah. Allah kata jangan buat benda ini. Tetapi ada dalam ayat Quran yang Allah kata jangan dekati benda maksiat ini. Ada ayat Quran. Antaranya Allah tak kata jangan berzina, tetapi Allah kata wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Satu lagi ayat Quran yang kata Allah kata jangan kamu ambil harta anak yatim. Tetapi Allah tak kata jangan kamu ambil. Allah kata wala taqrabu malal yatim. Harta anak yatim jangan kamu buat lebih kurang. Fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kamu cakap lebih kurang. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi SAW adalah anak yatim. Anak yatim. Sebab itulah nak dekat dengan Nabi SAW. Sebab itu bila kita baca tentang Nabi Muhammad SAW, semua orang pakat nak dekat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila kita tengok, kita baca balik. Kalau mak kita sudah tidak ada. Arwah ayah kita, atuk kita pasti akan kenang detik-detik pengakhiran hidup Nabi SAW. Cuba cek balik. Apakah yang Nabi lakukan detik penghujung usia Nabi SAW. Supaya kita boleh faham. Itu antara penghujung-penghujung Nabi SAW. Sebab antara orang yang faham, yang diletakkan oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik suhbah, adalah Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar. Sebaik-baik persahabatan adalah persahabatan aku dan juga Abu Bakar. Salah satunya kerana ketika mana Nabi pergi ke mimbar, Nabi menyebut bahawa aku ini diberi pilihan oleh Allah untuk dekat dengan Allah ataupun untuk berada dekat atas muka bumi ini. Nabi kata fakhtar ma indallah. Aku memilih untuk bersama dengan Allah SWT. Maka waktu itu sahabat Nabi ada yang seronok dengan faham yang berbeza. Ada sahabat Nabi yang menangis, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata, tutup dah ada 7 pintu depan kita. Tutup ke 7 pintu semua ini. Melainkan satu pintu, iaitu pintu Abu Bakar. Sebaik-baik suhbah, sebaik-baik persahabatan adalah aku dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya nak sebut benda ni, biar kita ni faham apa yang disebut oleh Nabi SAW. Biar kita faham, biar kita tahu, biar kita betul amalkan apa yang Nabi nak. Dengan sebab itulah kita akan bersama dengan Nabi SAW. Kita baca sejarah hidup sebelum kewafatan Nabi SAW. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan menghadapi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Bila mana dibacakan ayat ini,
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Itu tanda-tanda Nabi sudah nak meninggalkan dunia. Sahabat-sahabat Nabi dah mula faham. Sebahagiannya menceritakan bahawa bila mana Nabi buat haji, kita baca sejarah. Bila mana Nabi buat haji, Nabi pesan beberapa pesanan yang kita pun nak ambil tahu. Sehingga ada orang buat tentang khutbah Hujjatul Wada'. Khutbah haji penutup Nabi. Khutbah terakhir Nabi. Buat poster. Buat frame. Khutbah terakhir Nabi. Sebab nak ambil tahu. Conclusion. Hari yang dibacakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakum al-islam dina. Hari yang diceritakan bahawa. Apa ni? Ayalah hari cahaya. Hari yang diceritakan bahawa conclusion bagi segala yang ada pada hari ini, iaitu segala yang 22 tahun Nabi terima wahyu, hari ini telah sempurna. Orang catat apa yang Nabi sebut. Orang framekan. Seperti bila kita baca detik, kita baca lebih panjang. Bila mana Nabi sebut, Nabi kata apa? La ta'khudhu anni manasikakum fal'ali la ahajju ba'da 'ammi hadha. La hujja ba'da 'ammi hadha. Nabi kata apa? Nabi SAW kata, ambillah khudhu anni manasikakum. Ambillah cara aku buat haji ini. Kita mengaji fiqh. Sebab tu tuan-tuan belajar cara buat betul. Cara ibadat ni betul. Kalau sayang dekat Nabi, belajar, mengaji. Mengaji cara ibadat ni betul. Cara ibadat yang betul, caranya mana? Antaranya, sallu kama ra'aitumuni salli. Pergi mengaji, sayang dekat Nabi, semayang. Jangan duk rasa macam betul dah. Jangan duk rasa macam betul dah. Kita pergi mengaji dan terus mengaji. Belajar. Kalau tengok macam mana aku buat haji, kata Nabi, boleh dari satu hari nanti, tahun depan aku tidak akan bersama dengan kamu untuk menunaikan haji lagi. Sahabat Nabi nampak signal-signal Nabi SAW. Nabi sampai dekat Fatimah. Nabi semak. Nabi kata, wahai Fatimah, aku ni setiap tahun Jibril akan semak bacaan Al-Quran aku. Tetapi Jibril tahun ni semak bacaan Al-Quran aku maratain. Dalam bulan puasa ni, aku khatam dengan dia 2 kali. Wa ma ara zalika illa iqtirabi ajali. Melainkan aku nampak satu benda pelik, iaitu ajal aku sudah dekat. Atau kita tengok, disemak bacaan Quran, belajar Quran. Baca Quran dengan betul. Memastikan kita ini betul-betul. Sayang Nabi baca Quran dengan betul. Kaji balik, tengok peninggalan Nabi SAW. Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tetapi Nabi meninggalkan kitab Allah wa sunnatul Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi cerita kepada sahabat Nabi, sebelum itu setiap tahun bulan Ramadan, wa antum aakifuna fil masajid, Nabi akan i'tikaf di masjid 10 hari bulan Ramadan. Tetapi hujung usia Nabi, tahun terakhir Nabi i'tikaf 20 hari. Orang yang sayang Nabi wajib mencintai masjid. Orang yang mencintai, orang yang cakap sayang kepada Nabi, hatinya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya mesti terikat dengan masjid. Itu tanda cinta pada Nabi SAW. Kalau hatinya tak terikat dengan masjid, itu belum mencintai Nabi SAW. Wahai orang lelaki, solat kamu di masjid. Baik, yang berikutnya disebutkan dalam macam-macam lagi cerita isyarat-isyarat Nabi SAW. Nabi ini beritahu Usama akan menggantikan perang, menunjukkan Nabi orang yang dinamik. Nabi orang yang dinamik, dia fikir masa depan. Dia cakap anak muda umur 17 tahun dia akan menjadi pemimpin khalifah perang, jadi ketua dalam peperangan. Jadi kita kena tahu siapa yang kita nak lantik. Mungkin ada orang buat bisnes, ada orang syarikat, siapa nak ganti dia. Anak-anak siapa nak menguruskan kewangan, kena lantik kalau boleh. Itu tanda-tanda penghujung Nabi SAW. Nabi dengan Aisyah, Nabi cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pergi rumah Maimunah ketika itu Nabi sakit. Dan waktu Nabi balik, kita pun tengok mak ayah kita ada tanda-tanda ataupun tidak. Bila otak dia bila dia tak berapa teringat, dia mula duk lupa, yang tu tanda-tanda dia. Tanda-tanda. Sebab itu Nabi disebutkan, Nabi kata, ana aina gadan? Aina ana gadan? Esok aku di mana? Sebab Nabi pergi rumah isteri-isteri Nabi. Sehingga kan Abbas dengan Ali bin Abi Talib datang dan bawa Nabi. Dan ada ulama menyebut, ketika mana ada riwayat menyebut, ketika Nabi diusung daripada rumah Maimunah nak balik ke rumah Nabi. Nabi kata, aku nak duduk rumah Aisyah, boleh ataupun tidak? Isteri-isteri Nabi semua datang. Ikut engkau lah ya Rasulullah. Tetapi keadilan Nabi tunjukkan kepada suami-suami semua. Suami-suami perlu tunjukkan keadilan. Kalau isteri ramai, tunjukkan keadilan. Nabi tunjuk contoh terbaik. Sehingga sampai Nabi sakit, Nabi kata, boleh tak aku minta izin untuk aku duduk kat rumah Aisyah. Maka isteri-isteri Nabi bagi peluang. Diusung kaki Nabi, waktu itu terseret di atas pasir.
Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan yang Nabi tunjukkan saat sebelum Nabi wafat. Kita baca Nabi ketika mana Nabi duduk dekat atas dada Aisyah radhiyallahu anha. Tentang isteri kalau suami meninggal dunia. Orang bincang siapa mati dulu? Do ke Minah? Minah mati dulu ke Do mati dulu? Kerana kalau kau ikut kajian kebanyakan suami mati dulu. Kebanyakan lah. Tapi tak semestinya. Tapi bila diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas dada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia berada di atas dada Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan boleh, isteri boleh tengok. Kalau suami dalam nazak nak letak atas katil pun boleh duduk sebelah dia. Ataupun nak letak kat dada macam mana Aisyah radhiyallahu anha letak. Aisyah tak putus-putus lidahnya. La ilaha illallah. Nabi dalam keadaan nazak. Nabi nampak siwak. Nabi kata apa? Ambil siwak daripada Abdul Rahman, adik-beradik Aisyah. Maka Aisyah pun ambil. Nabi tak kata. Nabi bagi isyarat, signal. Aisyah ambil. Aisyah gosok-gosok gigi Nabi SAW. Signal untuk kita. Salah satu ulama takwilkan, kalau nak lafaz la ilaha illallah dengan mudah, gigi kena selalu bersih. Sebagai ulama mengatakan bahawa itu lambang-lambang kebersihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siwak bukan satu hari sekali, sekitar gosok gigi sekali. Malam nak tidur pun tak gosok gigi. Tetapi Nabi siwak masuk, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak 'inda kulli salah. Sebagai riwayat kata 'inda kulli wudu. Nabi ambil wudu, Nabi siwak. Nabi nak salat, Nabi siwak. Riwayat kata Nabi masuk rumah sebelum Nabi bergurau dengan isteri Nabi, Nabi akan siwak. Nabi bangun tidur, Nabi siwak. Banyak perkara yang tunjukkan Nabi menjaga kebersihan. Cinta Nabi ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok baca macam lagi lah kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak kita pun kita boleh tengok. Dia tak mau ubat dah. Dia tak mau berubat dah. Nabi pun ada ketikanya Nabi pun macam tak mau berubat ni dekat hujung usia dia. Nabi ajar kita fatadawa, kena berubat. Tetapi hujung-hujung usia ni Nabi bagi sinar, Nabi dah mula orang kata orang Kedah kata lorat, orang utara kata lorat. Bila kita tengok macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tinggalkan kita suatu hari nanti, kalau kita betul-betul cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni dengan pusat pengurusan zakat ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ucap terima kasih pusat pengurusan zakat. Biarlah orang kata apa-apa. Macam-macam hari ni orang buat persepsi yang tak baik pusat pengurusan zakat. Saya sebut tuan-tuan, khudhu anni manasikakum. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Khudh ini fi'il amar. Orang mengaji bahasa Arab kena faham. Khudh, ambil. Jadi pusat pengurusan zakat dia keluar dan pergi ambil duit tuan-tuan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi suruh sahabat keluar pergi kutip daripada poket-poket orang kaya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Nabi hantar Mu'adz bin Jabal. Nabi suruh Mu'adz ajar la ilaha illallah. Nabi suruh Mu'adz tolong ajar mereka salat. Dan Nabi kata Mu'adz tolong bagi tahu ke orang kaya mereka perlu berikan harta mereka kepada orang miskin dengan had kadar bilangan tertentu. Ini subhanallah, ini syiar. Sebab itu sahabat, tuan-tuan, PPZ ni semua melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita kena respect dia. Kita kena hormati mereka. Cara mereka mengagihkan pula kita serahkan kepada mereka dengan ketulusan. Dengan sekarang ni macam-macam website keluar masuk duit berapa ringgit satu hari keluar, semua ada. Detail, perancangan sistemnya sangat baik. Bahkan dalam Quran menyebut tentang innamas sadaqat, asnaf zakat, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Al-Quran sebut 8 orang asnaf. Al-Quran letak nombor 3 ranking dia adalah amil. Kenapa? Ada sebab tertentu. Betapa pentingnya orang yang melaksanakan operasi memberikan zakat, mengutip zakat. Sebab tu kalau kita tengok, saya pun sebut ni, kita tak nak masuk hujung-hujung tahun dah ni, hujung-hujung tahun dah mula kira zakat. Ada orang ada anak dia kaya lah ni. Lah ni anak kaya, anak niaga online, anak kaya. Dia lupa anak dia perlu dibayar zakat. Anak dia juga perlu dibayar zakat. Tengok kadarnya, cumanya anaknya safih. Anak dia mungkin dalam keadaan tidak cerdik nak menguruskan harta zakat. Mak ayah yang kena bayar. Simpan duit anak daripada lahir. Orang pakat bagi. Tengok kat 30,000 dah anak umur 8 tahun baru. Tapi anak dia perlu bagi zakat sebab ada hak orang miskin dalam harta anak dia. Macam-macam lagi. Zakat KWSP, zakat macam-macam lagi. Teliti. Sebab itu ulama menyebut ada dosa yang lebih besar di antara dosa-dosa. Ada banyak dosa, ranking pun ada. Ranking dosa juga tapi ada ranking dia. Ulama tanya, apa dosa yang lebih besar? Antara dosa mencuri duit orang kaya dengan mencuri duit orang miskin. Curi duit orang kaya ke dosa? Curi duit orang miskin ke dosa? Mana dosa lebih besar? Itu betul. Curi duit orang kaya lebih besar ke curi duit orang miskin?
Dua-dua dosa, dua-dua tak boleh. Curi tak boleh. Tapi ulama sebut, curi dia orang miskin lebih teruk dosa dia. Sebab apa? Sebab dia dah miskin, hampa pergi curi pula duit dia. Jadi, tak memberi zakat. Zakat dibayar dengan tidak ada kiraan yang tepat. Itu adalah mencuri hak orang miskin. Mencuri hak orang miskin. Sebab itulah, dia ada hak yang perlu kita beri. Ini hak kita dengan Allah SWT. Apabila sahabat Nabi mengisytiharkan perang bagi sahabat-sahabat yang tidak mahu membayar zakat. Diisytiharkan perang. Bukan main-main. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi radhiyallahu, khalifah pertama mengisytiharkan perang. Sebab itu bila kita tengok Nabi SAW, kita baca sejarah-sejarah Nabi Muhammad, kita nak ikut sunnah Nabi SAW, kita nak pastikan insya-Allah bukan setakat kita belajar surah Nabi, sirah Nabi, kita belajar cerita-cerita Nabi, bukan setakat kita baca Syama'il Muhammadiyah mendatangkan kecintaan Nabi, kita baca Qadhi Iyad Asy-Syifa tentang rupa paras Nabi, akhlak Nabi, PL Nabi, Nabi tidur, Nabi makan, juga kita nak ikut apa yang Nabi suruh dan tinggalkan apa yang Nabi larang. Nabi tidak meninggalkan untuk kita dinar dan dirham, tetapi Nabi meninggalkan kitab Allah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk waktu-waktu macam ini, saya dah cerita agak panjang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap penceritaan kita pada hari ini insya-Allah untuk mendatangkan kecintaan kita pada Nabi Muhammad, untuk mendatangkan kegembiraan kita bila dengar cerita tentang orang yang kita sayang. Ada kegembiraan. Kita kena ada kegembiraan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kecintaan, kegembiraan untuk bertemu ni satu benda yang luar biasa. Min asyaddi ummati, ada sebahagian sahabat Nabi menyebut ada orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kalau boleh tu dia dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak tahu nak cakap punya sayangnya, teringin nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat tatap tengok Nabi, min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku ada yang paling mencintai aku. Hubban nas yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law rani bi ahli wa malihi. Ada orang yang sanggup lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sangat ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa menebus dengan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Tunjukkan kalau orang sayang Nabi ni tuan-tuan, Nabi kata ada di kalangan umatku selepas daripada kewafatan aku, akan kamu tengok orang yang sanggup nak jumpa Nabi ni, sanggup dia bagi harta dia, sanggup dia bagi keluarga dia, dia semata-mata nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni tak jumpa lagi. Kita kena ingat sayang Nabi Muhammad pada kita lebih daripada sayangnya mak pada kita. Lebih daripada sayangnya mak pada kita. Allah jadikan Nabi Muhammad ni bukan setakat ajar kita tentang kitab. Nabi Muhammad tunjukkan juga contoh teladan kepada kita yang kita kena ikut akhlaknya, teladannya, petunjuknya. Kerana itulah salah satu syarat untuk kita masuk dalam syurga Allah. Kalau kita ni tak ikut Nabi Muhammad, kita nak ikut siapa lagi? Cintailah orang yang mencintai Nabi SAW. Cintailah dengan ahli-ahli Allah. Cintailah dengan ulama-ulama. Cintailah dengan ahlul bait Nabi SAW. Baca, buka kat rumah, buka kitab-kitab cerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Baca kat rumah, siapa itu Nabi? Anak kita perlu kenal siapa itu Nabi SAW. Tuan-tuan, saya pernah mengajak banyak. Saya mengajak sekolah kat Penang pun pernah. Saya pernah jadi cikgu kat sekolah menengah biasa kat Penang. Tak mahu sebut sekolah mana. Kat belah Tanjung lah. Ni orang Penang ni. Saya share sikit lah. Tuan-tuan, antara yang saya nak sebut, sekolah ni tuan-tuan, budak-budak nakal tu biasa. Sekolah, budak-budak nakal tu biasa. Tak ada budak nakal tu, makruh lah sekolah tu. Jadi kita mengajar, tingkatan 3, tingkatan 4. Kadang-kadang mereka ni baca pun tak boleh. Jadi kita masuk kat kelas. Masuk kat kelas, ada tingkatan 3 kelas hujung tu, baca pun tak boleh. Jadi kalau kita mengajar, buka kitab, buka buku, ajak silibus, mereka hilang. Lari pergi bilik sains, lari pergi kantin, lari pergi macam-macam. Bilik sukan, bilik muzik. Hilang. Ada satu cara ya nak bagi mereka tak hilang. Dan mereka pun, saya bukan garang mana kat sekolah. Nampak saya cakap lebih kurang macam nak garang. Tapi tak garang mana. Tapi bila kita duduk dengan mereka ni ada satu benda, mereka segan dengan kita. Salah satu benda nak bagi mereka segan, bila kita buka cerita. Cerita apa? Cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ni saya cerita pengalaman. Saya rasa ramai cikgu-cikgu pun ada pengalaman. Duduk, budak-budak semua nak sama belajar tak? Mereka tak mau. Kita cerita. Jadi saya cerita. Saya pengalaman, saya cerita tentang Nabi SAW. Kata Nabi ni kesian kat Nabi. Hampa tahu tak Nabi ni ada 7 orang anak. 6 orang anak Nabi SAW meninggal depan mata kepala Nabi.
Nabi duduk kecil-kecil, Nabi ni mak meninggal, ayah meninggal. Nabi duduk dengan tok dia. Tok dia meninggal. Duduk dengan pak saudara dia. Pak saudara dia meninggal. Kahwin dengan Khadijah. Orang yang Nabi sayang. Allah ambil Khadijah binti Khuwailid. Allah ambil. Khadijah meninggal dunia. Duduk dengan anak-anak habis. Meninggal. Allah uji Nabi SAW. Share kat Nabi. Mereka pun tanyalah pasal Nabi Muhammad. Saya nak sebut tuan-tuan. Budak-budak remaja ni, bila saya cerita benda ni remaja Pulau Pinang ni, realiti. Bila cerita Nabi simpel-simpel, dia duduk diam. Tak lari. Cerita Nabi ni, dia duduk diam. Cerita sahabat Nabi, dia duduk diam. Buka buku, lari. Tapi bila cerita sahabat Nabi, duduk diam. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa budak-budak remaja, orang Penang ni, orang Tanjung ni, tak kira lah Tanjung ke, belah seberang ke, bila kita cakap cerita Nabi, dia duduk diam. Saya pernah bagi ceramah kat Pantai Merdeka. Cerita bab mati. Bab mati, mereka duduk diam. Mereka main, naik motor semua main duduk dengar. Tuan-tuan, pasal apa? Mereka nak tazkirah ni, mereka pun rasa rimah panas telinga. Tapi bila cerita tentang Nabi SAW, mereka duduk diam. Kenapa? Hasil pengamatan saya dan juga rakan-rakan yang lain. Salah satunya tuan-tuan, kerana apa? Kerana mereka tak pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam rumah-rumah mereka. Ini masalah kita. Mereka tak pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh ayah mereka sendiri. Mereka tidak pernah mendengar ahli keluarga Nabi SAW diceritakan oleh ahli keluarga mereka sendiri. Mak ayah bagaikan patung, tidak menceritakan orang yang mencintai mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah saya ingat untuk konklusi pada petang ni, kat sejam dah, kita pun janji kat sejam. Saya pun tak nak ambil masa lebih. Kalau terlajak, saya minta ampun, minta maaf. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, ingat, kita cerita-ceritakan tentang Nabi, bawa sebar-sebarkan, insya-Allah, biar anak kita faham apa itu sunnah Nabi SAW. Kalau betul-betul cinta, kena ikut sunnah Nabi SAW. Minta ampun, minta maaf, berlaku terkasar bahasa. Selamat menyambut Maulidur Rasul Nabi SAW. Saya rasa cukup setakat ini. Saya serahkan kepada pengurusilah orang pusat zakat ni, insya-Allah. Sekiranya ada apa-apa boleh masuk lah. Saya pun tak mau terlajak. Macam mana moderator? Kan moderator tinggal laptop terus pilari masuk dalam di mana-mana kah? Boleh kah? Okey, saya dah habis insya-Allah. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हमको